وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang dirahmati serta yang dikasihi seluruh AJK, ahli jawatan kuasa Surau Al-Ansar beserta semua kru-krunya. Ya, kru. Boleh ya? Kemudian yang saya banggakan, Tuan Imam yang sudi alhamdulillah menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam solat tarawih sehingga sudah sampai pada malam yang ke-21. Kenapa saya banggakan? Kerana di antaranya lah, kalau kita solat di Mekah, mungkin imam dia Sudais, kan? Sudais, Syekh Sudais, Abdul Rahman As-Sudais. Maka beliau dari Ramadan pertama sampai ke Ramadan, selesai Ramadan, beliau akan membaca dengan lagu Abdul Rahman As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Lebih kurang, kan? Ataupun kita sembahyang di tempat lain yang diimami oleh Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi. Maka dari awal Ramadan beliau akan baca dengan irama Syekh Mishari Al-Afasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ataupun seperti mana yang dia baca lah, kan? Seperti mana yang Syekh Mishari baca. Akan tetapi yang saya nak bagi tahu tadi kenapa saya bangga, alhamdulillah imam kita walaupun beliau satu orang, tapi boleh Sudais, kita boleh dengar macam solat di Mekah, kan? Boleh dengar macam solat di belakang Mishari bin Rashid. Itu yang saya banggakan. Bukan saya, kawan saya, alhamdulillah. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya muliakan juga kepada seluruh muslimin dan muslimat yang berhadir dan yang telah rela ataupun telah mampu untuk bersabar, menyabarkan diri walaupun katanya di sini 10.45, maknanya 30 minit. Tapi saya duduk je tadi, dah dapat diskon dah. Berapa minit je? 21 minit. Maknanya dah dapat bersabar di sini. Saya berterima kasih lah. Walaupun muka dia lagi ni, kan? Muka dia lagi. Kenapa? Kerana dah jadi ketetapan Allah. Mungkin pada tahun ni saya jadi Ustaz On-Call. Ustaz On-Call. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah menyampaikan kita kepada malam ini. Kalau mengikutkan tajuk yang disampaikan tadi oleh Tuan Haji, iaitu 4 langkah selamat menuju syurga. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada awal pembicaraan kita tadi, saya bacakan satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini Nabi SAW yang menyampaikan. Ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Nabi sampaikan? Setiap umatku masuk syurga. Ini adalah satu jaminan ataupun satu tawaran daripada baginda Nabi SAW, ataupun satu janji untuk menyenangkan hati kita bahawa kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku. Ini nisbat. Di sini ada nisbat. Nisbat apa benda? Kullu ummati. Ummatun dinisbatkan dengan ya mutakallim. Kalau dalam Arab, bahasa Arab disebutkan dengan ya mutakallim. Maknanya yang tergolong kepada umat baginda Nabi SAW, semua akan masuk syurga. Berita gembira atau bukan? Berita gembira. Alhamdulillah. Yang disampaikan oleh baginda Nabi ini berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah katakan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda Nabi SAW, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yantiq 'anil hawa, berbicara mengikut hawa nafsu keinginannya sendiri, bukan. Akan tetapi setiap ucapan Rasulullah SAW adalah in huwa illa wahyu yuha, melainkan dia, ucapan Rasulullah adalah wahyu yang difirmankan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun redaksinya daripada baginda Nabi SAW. Kalau yang makna beserta redaksinya daripada Allah disebut dengan Al-Quran. Tapi kalau maknanya daripada Allah, redaksinya ataupun cara pengucapan ayatnya daripada baginda Nabi SAW, itulah hadis Nabi SAW. Ini berita gembira kepada kita, jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah Rasulullah menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah, maka kita boleh lihat apa sarana dan prasarana yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan supaya maksud ini dapat tercapai, supaya matlamat ini dapat sampai kita kepada matlamat itu, yaitu matlamat semuanya masuk syurga. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seseorang solat di Mekah, solat di Mekah, solatun fi masjidi hadha, kalau solat di masjidku ini, kata Rasulullah, solat di Masjid Nabawi, maka pahalanya adalah afdalu min alfi rakaatin, lebih baik dari 1000 rakaat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, illa Masjidil Haram, melainkan di Masjid Haram. Kalau Masjidil Haram, sekali 1 rakaat sembahyang di Masjidil Haram, maka dia berbanding lebih baik daripada sembahyang di masjid-masjid yang lain dengan bandingan berapa? 100,000 kali. 100,000 ataupun tadi 1000 dibandingkan kalau kita bagi dengan 30, ataupun satu hari kita berada di Mekah sama dengan 1000 hari berada di tempat lain, kan? Satu hari di sana. Kalau di 100,000 hari. Kalau di Madinah, sehari di Madinah lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. 1000 hari berapa tahun? 100,000 hari berapa tahun? Masya Allah, 200 tahun lebih. Itu kalau 100,000 hari, 200 tahun lebih. Adakah kita sekarang yang berusia sampai 200 tahun? Ada. Boleh kita bercita-cita untuk panjang umur, kan? Boleh saja kita minta, ya Allah, Allahumma tawwir umurana, ya Allah panjangkanlah umurku, ya Allah. Nak panjang berapa tahun?
Kan? Nak panjang berapa tahun? 150. Nak 150. Nak panjang 150. Kalaupun Allah Ta'ala bagi 150, ya Allah, janganlah kita panjang umur tetapi duduk di hospital. Kan? Buat apa? Tapi kalau memang Allah Ta'ala cuba itu adalah cobaan daripada Allah. Allah nak ampunkan dosa, terserah kepada Allah. Tapi nak berapa panjang sangat umur kita nak? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Alhamdulillah. Ada lagi sekarang yang 90 tahun kan? Perdana Menteri kita berapa tahun? Bekas Perdana Menteri. Hampir 90 tahun ya? Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri kepada beliau kesempatan. Jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sampai kepada matlamat tadi. Setiap umatku akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun yang dapat pergi ke Mekah berapa orang? Semua dapat pergi ke Mekah? Tidak, saya belum pergi lagi. Bukan nak betul-betul mana pergi bukan. Tapi kalau ada yang nak sponsor, tak apa, saya terima insya-Allah. Nak sembahyang di Madinah, berapa orang yang mampu sembahyang di Madinah? Orang-orang kampung yang kerjanya pas-pasan, dapat gaji hanya cukup-cukup, boleh sembahyang di Mekah Madinah? Tidak, tuan-tuan. Tapi kalau yang memang sudah ditakdirkan di Mekah Madinah, memang itu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak bagi tahu apa? Nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah untuk umrah, berapa duit yang harus dikeluarkan, berapa pengorbanan yang harus dibuat. Mungkin tanah, ada sebagian orang jual tanah pergi ke Mekah. Alhamdulillah. Ada sebagian jual mobil, jual kereta, jual rumah untuk pergi ke Mekah. Dia sanggup untuk jual. Maknanya pengorbanan yang besar untuk sampai ke sana. Untuk orang-orang tertentu sahaja. Tapi jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati untuk yang belum mampu ke sana. Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan Ramadan, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala datangkan Ramadan. Orang yang tidur di Bukit Jalil, Ramadan. Ramadan mendatanginya, dia tidur di Ramadan. Orang yang tinggal di Bukit Jelutung, Ramadan. Orang yang tinggal di mana lagi? Di mana-mana tinggal, dia tetap akan didatangi oleh Ramadan. Maka dimanapun dia berada, dia solat 1 kali sunnah diganjari, dilipat ganda kepada 70 kali sunnah. Apa? 70 kali sunnah. Kenapa? 70 kali sunnah sama dengan 1 wajib. Ternyata macam gitu. Kalau 1 wajib diganda menjadi 70 kali. Ternyata sunnah juga diganda 70 kali, sehingga samalah dengan 1 wajib. Biar kita tahu bahawa sekali sembahyang wajib itu sama dengan 70 kali sembahyang sunnah. Maknanya kalau kita sembahyang sunnah di Ramadan diganda 70 kali, itulah yang dikatakan dengan 1 kali sama dengan 1 kali salat fardu. Kalau ustaz, siapa itu fardu? Fardu, nak bagi orang faham, fardu disebut beberapa kali kan. Jamaah yang kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak bagi tahu apa? Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja. Maupun dia orang miskin, dia didatangi oleh Ramadan. Dia orang kaya, didatangi oleh Ramadan. Dia orang bandar, didatangi oleh Ramadan. Duduk di pelosok kampung sempit, orang pun tak tahu, Ramadan tahu, akan datang menjumpai dia untuk memasukkan dia ke syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, supaya dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah setakat ini sudah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi masih juga ada orang yang tidak menyambut Ramadan, tidak mau beramal di bulan Ramadan. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita yang telah mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada lagi 10 malam lagi, ataupun 9 malam lagi. Kalau yang 20 yang lepas kita mungkin agak bermalas-malasan mungkin untuk bangun qiyamul lail, qiyamul Ramadan, maka pada 10 yang akhir ini coba kita ketatkan pinggang kita ketatkan kain kita untuk menyambut kedatangan 10 akhir ini, ataupun untuk mengantar 10 akhir ini.
Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peluang lagi supaya kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak tawaran yang diberikan oleh Allah. Kemudian sesuai dengan tajuk yang tadi kita sebutkan, 4 langkah orang selamat masuk ke dalam syurga. Rasulullah sebutkan dalam hadis Nabi SAW, disebutkan afshus salam. Afshus salam, tebarkan salam. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang yang memerlukan makanan. Wa qumu bil laili wan nasun niyam, bangunlah pada malam hari, pada tengah malam hari. Wan nasun niyam, sedangkan manusia-manusia yang lain sedang nyenyak tidur, sedang terlelap dalam tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka 4 langkah ini akan membawa kita tadkhulul jannata bisalam, akan masuk ke dalam syurga dengan selamat. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama afshus salam, tebarkan salam. Tebarkan kedamaian, tebarkan keharmonisan, murahkan senyuman. Tambah manis dalam senyuman, kurangkan gula dalam minuman, supaya tak kena potong kaki. Kalau nanti tambah gula dalam minuman, takut kena potong kaki, susah nak datang ke surau. Yang masih lengkap kaki tubuh badannya pun masih belum ke surau. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tebarkan kasih sayang. Salam ini adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tebarkan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ala adullukum ala amali, maukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang memasukkan kamu ke dalam syurga? Maka para sahabat menginginkan apa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan yang memasukkan, yang menyebabkan berkasih sayang antara kamu adalah memberi salam. Maka jangan sukar-sukar, jangan segan-segan untuk jumpa saudara kita yang kita kenal, kita beri salam. Ini mungkin biasa kan, kita kenal, jumpa kawan, Mat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi salam yang benar. Kita call kawan kita, halo, Assalamualaikum. Ini siapa? Mak Assalamualaikum, Mak. Itu salam apa itu? Assalamualaikum. Jangan. Lafaz yang begitu pendek sekali, assalam. Cubalah kita lafaz dengan sempurna. Karena itu pun nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu dapat merupakan langkah kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Lafazlah dia dengan sempurna. Apatah lagi yang tip yang Tuan Haji berikan kepada kita di dalam solat, Assalamualaikum warahmatullah, kena sempurna huruf dia, Assalamualaikum. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Mereka ketika berjumpa memberi salam. Ini merupakan akhlak seorang yang beriman, menebarkan kedamaian. Walaupun sebelum beri salam, cubalah dengan senyuman. Cubalah dengan senyuman, kerana senyuman itu juga merupakan sedekah. Ada orang yang tidak mampu memberi dengan duit, mungkin kerana kedekut. Ada orang yang tidak mampu memberi dengan kekuatan, mungkin takut dia terkurang kekuatan dia, bersedekah dengan kekuatan. Cubalah, bahasa Jawanya, nyengir banyak-banyak. Nyengir itu sengit, banyak-banyak sengit. Kerana sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum baru senyum. Senyummu kepada saudaramu. Okey? Yang lelaki dengan lelaki, yang perempuan dengan perempuan. Senyummu kepada saudaramu. Jangan senyummu kepada saudari mudamu di jalan-jalan. Jangan, tuan. Itu bukan tempatnya. Tapi kalau kita dah kenal, mulailah dengan senyuman.
Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ciri orang beriman. Maka saya suka nak sebutkan rukun daripada syahadah. Kenapa? Apa kaitannya dengan iman? Kerana orang yang beriman awalnya dikatakan iman kalau dia sebelum Islam adalah mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, sebelum itu saya juga suka nak sebut syahadah ini pun kita kena sebut dengan betul dan benar. Dia sebutannya adalah asyhadu, bukan asyhadu. Beza? Bukan asyhad, bukan asyhad. Shin itu tidak hidup, dia mati. Jangan pingsan, mati. Asyhadu. Kenapa saya sebut pingsan? Bukan main-main. Asyhadu, itu pingsan tak mati, kan? Kalau asyhadu sukun mati shin itu. Tapi kalau kita sebut asyhadu, asy ada sy. Kalau ada sy itu belum mati lagi, itu pingsan. Nah, kita sebut matikan dia dengan sempurna. Asyhadu. Nah, bukan asyhadu. Asyhadu. Maka pertama sekali kalau orang itu masuk Islam, dia akan ditalqinkan ataupun diajarkan, disyahadahkan dengan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau orang naik haji, ada rukun naik haji. Rukun haji ada. Kalau rukun tak sempurna, haji macam mana? Balik tetap dipanggil haji, jangan risau, insya-Allah. Akan tapi tahun depan kena datang balik. Kalau untuk sekadar dipanggil, tak payah datang lah. Kemudian yang pergi umrah, ada rukun umrah dia. Kalau dia tak laksanakan, tak sempurnakan rukun umrah dia, maka umrah dia tidak sah, batal umrah dia. Tapi alhamdulillah, walaupun pergi umrah, balik tidak dipanggil dengan umrah. Tuan umrah. Assalamualaikum Tuan Haji Umar. InsyaAllah, insyaAllah Tuan Haji Umar. Tapi kalau nanti saya pergi umrah, rasanya tak ada orang panggil Assalamualaikum Tuan Haji Umrah. Ataupun dia lepas salat, Assalamualaikum Tuan Haji Salat. Tak ada. Kenapa? Kerana memang berbeza. Pergi haji itu satu mujahadah yang besar. Oleh karena itu, sebagai memang satu balasan daripada Allah di dunia lagi, untuk orang pergi haji akan dipanggil haji balik daripada haji. Jangan merasa jangan merasa kita sombong. Bukan kerana sombong dipanggil haji, bukan. Kerana memang mujahadah dia lain. Kerana memang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala lain. Dipanggil haji, alhamdulillah, biasa je. Okey? Bukan satu perkara yang tidak baik, bukan. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan zakat. Ada rukun-rukun dia. Kalau dia dapat tunaikan, maka sempurnalah zakat dia. Sempurna kewajibannya. Begitu juga dengan salat. Rukun salat, okey, maaf saya. Rukun salat di antaranya yang 13 itu, salah satunya adalah tumakninah. At-tumakninatu di antara yang 13 itu. Bahkan ada yang mengatakan 18. Dia berbeza dalam tumakninah itu. Arti tumakninah saja saya nak mengulang, mungkin memang kita dah tahu. Arti tumakninah itu adalah sukunul arkan. Sukunul arkan. Kenapa saya berdiri? Yang pertama, tak berapa nampak saya. Saya nampak. Sukunul arkan. Tenangnya anggota. Tenangnya anggota. Yang saya nak sentuh adalah kita yang kalau solat sunnah sendirian, taufik yang diberikan oleh Allah untuk solat sunnah, alhamdulillah. Tapi kita juga kena jaga taufik ini yang Allah Taala berikan supaya kita solat dengan sempurna. Sering kita ceroboh adalah dalam iktidal. Iktidal itu satu rukun. Iktidal itu satu rukun. Dan tumakninah dalam iktidal adalah juga rukun. Tidak boleh tidak dibuat. Kena buat, kena ada
tumakninah. Okey, maaf, walaupun dalam kamera tu nanti tak nampak takut. Ya. Kalau kita ini ketika sami Allahu liman hamidah, maaf ya, rukuk, kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini Rabbana lakal hamdu, kena kita ni kena sudah sukun arkan dulu. Seluruh anggota badan kita kena ada kena ada masa yang mana dia duduk diam, tak bergerak. Itu baru sempurna tumakninahnya. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, tangan masih bergerak lagi. Walaupun bergerak satu, kalau bergerak tiga memanglah batal, kita tahu kan. Bergerak tiga kali batal, kan? Tapi ini bergerak satu. Rabbana lakal hamdu. Ini masih bergerak lagi, terus turun. Belum sempat stop dulu. Stop sekejap. Belum sempat tumakninah, itu namanya. Tolong kita jaga. Okey. Kenapa ini terjadi? Kerana kita baca pendek. Kerana doa i'tidal itu kita baca yang pendek saja. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kalau kita nak, boleh kita cuba tingkatkan kualiti sembahyang kita. Sebagaimana kita berapa minit dah? Boleh lagi kot? Boleh lagi ya? Sikit lagi. Nanti nak sebut rukun ni pun belum lagi. Macam mana ni? Tak apa, sikit, tak apa ni. Sini dulu. Ni dah pakai baju ni kot. Jadi mungkin kita kena tambah sedikit semangat untuk menghafal lebih daripada Rabbana walakal hamdu. Ini yang menyebabkan kita kadang tidak tumakninah dalam sembahyang sunat. Kalau sembahyang wajib, alhamdulillah, kita nak rukuk dulu tak boleh, kena tunggu imam, kan? Rabbana walakal hamdu kita tunggu imam masih ada, tak boleh. Alhamdulillah terselamat kalau yang sembahyang berjamaah. Ini kita nak sebut yang sembahyang sendiri. Kita mungkin kena tambah sedikit, ataupun tak tambah pun Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya sampai selesai. Kalau tak tambah pun pastikan yang kita sudah tumakninah. Boleh insya-Allah. Itu rukun sembahyang. Kalau tidak sempurna rukun, okey, walaupun sembahyang sunat, tak sembahyang tak apa, tapi sempurnakan rukun di dalam menyempurnakan rukun di dalam sembahyang sunat hukumnya wajib. Ada wajib di dalam sunat ternyata. Memang sunat, tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam sunat itu, wajib kita sempurnakan rukun. Begitu juga rukun syahadah. 3 minit insya-Allah. Begitu juga dengan rukun syahadah, kita kena sempurna. Siapa tahu rukun syahadah? Ada 4 rukun syahadah. Yang pertama, tauhidu zatillah, mentauhidkan zat Allah, mengesahkan zat Allah. Tidak boleh ada sekutu bagi Allah. Tidak boleh ada seteru bagi Allah. Tidak boleh ada pembanding bagi Allah SWT. Kita kena esahkan Allah SWT di dalam hati kita. Ini mungkin pembahasan dia perlu kepada tunggu angkal berikutnya. Kemudian tauhidu sifatillah, mentauhidkan sifat Allah. Yang ketiga, tauhidu af'alillah, mentauhidkan af'al Allah. Bahawa tidak ada la yataharraku zarratun illa bi'idnillah. Tidak ada satu zarrah pun bergerak melainkan bergeraknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit karena disakitkan oleh Allah, bukan kerana ini, kerana itu. Kita sihat sembuh selepas daripada sakit, bukan kerana obat, memang itu adalah perantara. Tetapi keyakinan kita yang menyembuhkan adalah Allah, yang menyakitkan adalah Allah, yang mematikan Allah, yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memiskinkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengkayakan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pada keyakinan. Sedangkan syariat adalah ikut baginda Nabi SAW. Yang keempat adalah membenarkan kerasulan Nabi SAW, membenarkan risalah Nabi. Yang tadi saya sebutkan ayat pada awal tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul itu agama, maka ambil secara keseluruhan. Jangan ambil puasa saja, kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumul qital pun ambil. Kutiba alaikumul qisas pun ambil. Itu mungkin orang lain yang cerita. Naam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh baginda Nabi, fantahu, tinggalkan terus, jangan buat. Tapi kena ingat, di antara wa ma atakumur rasul fakhudhu,
Yang dibawa Nabi ambil, yang ditinggalkan oleh Nabi tinggalkan. Ada di antara dua ini, iaitu satu yang diperintah, satu yang dilarang. Tapi ada yang tidak diperintah dan tidak dilarang. Nah, ini pembahasan ulama yang perlu kita tahu. Jangan sedikit-sedikit kita dah mengatakan bid'ah. Itu orang sana, orang yang mereka, kita tidak. Jangan, kita kena tahu ada benda di antara yang diperintah dan yang dilarang. Di sinilah akan keluar pembahasan ulama yang merupakan pembahasan yang panjang. Alhamdulillah, mesej yang saya nak sampaikan sudah tersampaikan, walaupun secara lompat ke sana lompat ke sini, kerana merupakan beginilah keadaannya yang mendadak mengejut. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin banyak kurangnya, lebihnya boleh dikatakan mungkin tak ada. Wallahu alam. Janji semoga Allah Taala beri apa yang saya sampaikan ini, ada yang tersisa, ada yang tertinggal, ada yang terbaki, ada yang diingat. Ada yang diingat untuk diamalkan. Kita tutup. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.